Ambil wuduk, kemudian kami pasang Quran, Ustaz. Dalam CD kami nak baca Quran, lenguh Ustaz. Pasang CD 30 juzuk. Tengah kami duk proses buat apa semua tu, kami dengar Quran, pasangkan Quran. Dia ambil wuduk, baca Fatihah dulu. Nak bagi makanan tu bersih, nak bagi ada barakah. Alhamdulillah lah Ustaz, perniagaan kami ni setakat ni okey. Dengan ambil wuduknya, tutup auratnya. Nak duduk dalam rumah pun masih tutup aurat lagi, nak mengadap makan. Setengah orang buat kuih pakai kemban ni. Duk kemban. Malam-malam duk buat cucur badak. Kadang gawi kata. Subhanallah. Kita bukannya tahu. Anak tanya mak ni garu-garu pegang. Diamlah. Depa kan nampak. Ya Allah. Masa tu lah gatal pun. Kalau gatal tengah belakang. Tahu. Tak sampai dia suruh anak pula garu. Bro. Lagi anak lah uli tu pula. Ya Allah. Tu macam mana nak barakah, tuan-tuan? Macam mana nak barakah? Kita ni kalau berniaga tak macam itu tak laku lah. Laku lepas tu orang tak mau pergi dah. Hilang barakah. Kita ni kalau nak masak mi ke, bihun ke, pelanggan tak ada. Tengok TV. Bila duk tengok TV, duk korek hidung. Ya, duk korek hidung. Tak salah korek hidung. Bukan kata peniaga kedai makan ni tak boleh korek hidung. Ni duk korek hidung tengok Saka Jentayu. Tiba-tiba pelanggan datang. Mi kari satu, siap. Dia tak basuh tangan tu, dia pegang. Itu nama dia peniaga yang membohong. Dia kena basuh tangan dulu. Ni saya basuh tangan ni lah. Kena. Nah, sekarang ni kita pakai plastik. Tu kira kemas tu. Solong plastik dua-dua belah tarik. Tak apa lah tu. Tapi tuan-tuan kalau korek hidung ke, korek telinga ke, kena basuh dulu. Baru pegang mi, baru pergi celur mi tu. Ini setengah-setengah hilang jari dalam hidung. Pelanggan tak ada punya dalam korek. Mai pelanggan minta terus pegang mi. Nama dia peniaga yang curang. Sampai tahap macam itu. Baik, bila Nabi ketawa bila dengar dia ni sebut saya baca ya Rasulullah. Tak tahu pula jadi. Depa bagi dekat saya kambing seorang seekor. Lalu Nabi jawab, iqbidul ghanam. Terimalah kambing itu. Wadribu li, dan berilah sedikit pada saya. Dan sekalian habuan pada kamu. Jika kamu tak mau, bagi kat saya semua. Nabi kata, ambillah kambing tu. Kalau ada, tinggallah kat saya sikit. Wadribu li ma'akum bisahmin. Kalau boleh bagilah kau sikit, aku pun nak rasa, kata Rasulullah. Maka halal lah daripada hadis ini, minta upah menjampi. Nak cerita yang tu saja. Ya. Nak ceritanya yang tu aja. Minta upah ni halal. Tapi cerita dengan kala jengking lah, apalah semua. Panjang cerita. Baik nah. Okey. Baik, menjampikan Fatihah atas orang sakit. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alimta annaha ruqyah, terang-terang menunjukkan dia adalah jampi. Ruqyah ni maknanya jampi. Okey. Itu Ustaz, nama saya Ruqyah. Okey, di sini dia sebut Ruqyah. Ruqyah. Yang tuan-tuan tu namanya Ruqayyah. Ruqayyah. Tapi macam mana orang Melayu ni dia tukar jadi Ruqyah. Ruqyah ni dalam orang Melayu ni banyak lah. Ruqyah Hanafi, Ruqyah Wanda, Ruqyah Syafi'i. Tuan-tuan ni lapis baru tak kenal. Saya ni lapis lama ni. Ruqyah ni semua saya kenal. Ruqyah Syafi'i ni pelakon. Selalu jadi orang jahat. Jadi bidan menggugurkan anak dia lah.
Cerita dulu-dulu ni Ruqyah PI, suara serak aja. Dah mati dah pun. Satu lagi Ruqyah Wanda, pelakon. Satu lagi Ruqyah Hanafi, penyanyi. Ya, Ruqyah Hanafi ni suara sengau tu. Baiklah, baik belayar rakit. Tu dia lah. Dia sengau seorang dulu. Kalaulah putus talinya, kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Sengau je. Orang dulu-dulu nama dia Ruqyah Hanafi. Boleh faham je Ruqyah. Itu namanya Ruqayyah. Di sini Ruqyah. Ruqyah maknanya jampi, sunat seseorang menjampi orang sakit. Tak kira lah kena ketik binatang ke, kena sengat ke, kena apa ke, sunat dengan baca Al-Fatihah. Ibu kepada segala jampi. Baik. Menjampikan dengan Fatihah, bolehkah diminta upah? Baik. Kata Imam Nawawi pada hadis ini, iqbidul ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Jelas menunjukkan bahawa harus mengambil upah atas jampi dengan Fatihah dan zikir. Saya ni katalah Tok Bilal, tuan-tuan datang jumpa saya. Tok Bilal, anak saya ni lah ketegak sungguh lah. 4 harakat. Panjang lah, ketegak sungguh lah. Tak tahu nak habak lah. Hei, dia marah anak dia. Tolonglah jampi ke pambuh-ambuh gitu Bilal weh. Saya pun ambil ayat ni, saya pun baca Fatihah. Saya pun baca Fatihah. Ayat ni kalau boleh bagi minum dia lah nah. Kalau boleh campur dengan beras. Lepas basuh tu campur lah nah. Mudah-mudahan budak ni taklah liang sangat nah. Biasalah sekitar di hujung selalunya nak lah. Cuba tengoklah nah. Sebab dia jadi apa semua ni. Tu biasalah orang Kedah. Dia cakap macam tu lah. Kita ikhtiar lah kan. Jadi kalau nak kena tu kan, nak mujarab mustajab tu, kalau nak kena tu insya-Allah kan. Jadi dia ada kan pula dia belak-belak. Itu orang Kedah. Orang Kelantan dia lain, dia special effect tu banyak. Orang Kelantan. Orang Kelantan dia lain sikit. Dia hujung tu banyak special effect, semua-semua banyak. Dia banyak bunyi dari belakang. Jadi api tu marah, api tu mari. Saya masuk tolong tengok dia tolong api tu bu. Jadi dia bunyi special effect tu banyak. Itu berita apa kita tadi saya tengok. Api tu bunyi buh. Kita pun masuk tengok dia duk cokoh tak kita. Dia duk stres lah kita. Itu nama dia special effect. Orang Kelantan dia special effect tu banyak. Ya, kita Kedah ni di belakang tu kan. Tu dia macam tu pula di Kedah ni. Nah. Ya. Ada kita jenis tu. Jadi lepas kita jampi ni kita cuba tengoklah nah kok jadi minggu. Jadi kita pun salam dengan Tok Bilal. Bu ambil duit bu dalam tapak tangan. Tak apa Tok Bilal, saya pergi dulu lah. Terima kasih banyaklah. Tok Bilal pun ambil RM10. Hukum dia harus. Ustaz, kalau macam pok dia tadi jenis buat tak faham Ustaz. Tok Bilal tu jenis duk baca lah. Bagi ayat kira nak belah gitu Ustaz. Boleh tak Tok Bilal kata RM10? Apa pula aku baca ni? Takkan baca saja. Boleh tak Ustaz dia minta? Harus. Amboi tak ikhlas orang tua ni. Hang lagi tak ikhlas mai minta tolong orang. 1 sen tak bayar. Lagi hang tak ikhlas. Hang kira aku je ikhlas. Hang tak ikhlas. Jadi hukum dia boleh minta. Tak salah. Sebab Abu Sa'id ni sebelum berubat dia minta seekor kambing seorang. Nasib baik dia minta RM10. Kalau dia pun tiru Abu Sa'id, kambing seekor. Kaya orang tua tu. Boleh buka pusat senangkan kambing. Jadi tuan-tuan, jangan kata dia tak ikhlas. Serupalah tuan-tuan, dia kata harus mengambil upah dan bahawasanya halal, tiada makruh atasnya. Makruh pun tidak, haram apatah lagi.
Dan juga harus mengambil upah atas mengajar Quran. Tuan-tuan pergi hantar rumah ustazah. Anak kita seminggu 3 kali, Senin, Selasa, Rabu. Berapa ustazah? RM20 sebulan. Amboi, mahalnya. Kami dulu mengaji bagi kayu api ya. Cari kayu api kat ustazah dengan mak guru kami ni sampai RM20, kena 100. Ui, dia duk kira pula. Ada orang macam tu, dia duk kira. Satu kepala 20. Ku tengok sekali mai tu 60. Duk ada apa ratus. Oh, dia duk kira. Usaha pergi beli sempurna kira. Allah, Pak. Ni pun rajin mengalahkan tek gitu tuan. Harus dia minta upah. Satu kepala RM20. Murah lah tu tuan-tuan. Hak tuition anak kita tu RM2. Satu subjek berapa? 50. Kena hak bagus sikit 70. UPSR penyapat saya, PMR penyapat saya 70 pun 70 lah. Yang ni Quran untuk membetulkan semayang, untuk membetulkan ibadah. Ustazah kita, ustaz yang tu lah RM5. Sebulan RM5 kayu sikap pergi ngajar rumah orang. Saya pernah jumpa orang macam tu. Pakcik pergi mana? Pergi mengajar Quran setiap hari. Dia berbayar RM5. 5. Oh, RM500. Hei, RM5. Astaghfirullahalazim. RM5. Saya pernah jumpa satu tok imam tua yang ambil upah RM50 sebulan, tiap-tiap hari Jumaat baca tahlil untuk arwah orang mati. Dia kata harus mengambil upah mengajar ataupun membaca Fatihah ataupun mengambil upah membaca zikir. Hukumnya adalah harus. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada penceramah minta duit, harus. Harus. Cuma tuan-tuan nak panggil, tak panggil, pulang dah tuan-tuan. Saya pernah panggil satu penceramah, mai ceramah di sekolah saya, dia cas RM3,000. RM3,000. Dia keluar TV. Keluar TV, glamour lah. Jadi berapa ni sagu hati nak bayar kat ni tuan penceramah ni? PA dia cakap RM3,000. Oh yo. Lagi hotel 5 bintang. Okey. RM3,000 campur dengan hotel. Makan minum lagi tak RM5,000. RM5,000 tu kalau panggil ustaz lokal dapat 100 kali. Jadi saya kata minta maaf kami tak mampu bayar RM5,000 ni jenuh. Tu kira murah lah dia minta RM3,000. Ada penceramah yang saya panggil dulu RM5,000. Hotel pasal dia main suami isteri. RM5,000 pula. Dia harus dia minta. Tuan-tuan tak boleh kata dia pula jual ilmu. Tuan-tuan tak boleh kata dia jual ilmu. Kita yang minta dia main. Dia pun tak suruh dia panggil main. Kita panggil dia ikut dia lah. Dia international. Dia profesional. Kita sungguhlah amateur aja. Bila kita ni amatur, cara amatur lah. Saya pun begitu tuan-tuan. Saya jenis tak minta duit. Orang tanya kat saya, berapa nak bayar kau ustaz? Aku suka apa nak bayar berapa? Kalau okey. Kalau KO lah. Saya jenis betul, kita tak tetap. Saya jadi isu. Kalau orang tanya pada saya, selalu orang tanya PA saya, berapa nak bayar pada ustaz? Kalau ikut kami RM100,000. Tapi takkan kita nak minta RM100,000. Ini benda yang selalu menjadi pertikaian di kalangan orang. Adakah ustaz tak boleh tetapkan bayaran? Saya pernah forum dengan satu ustaz. Sekarang jadi orang top, datuk lah. Jadi duk keluar dalam TV sekarang ni. Dah jadi datuk hebat lah, tua lah pun. Top sekarang ni, lagi sebulan 2 ni top lah. Sebulan 2 ni top. Tahun lepas pun top ni lah. Kami forum, saya berdua dengan dia forum. Dia duduk Kuala Lumpur. Orang bagi dekat dia, daripada Kuala Lumpur ke tempat ceramah ni, orang bagi sagu hati dia 700. Dia hantar surat balik dekat penganjur. Dia tulis, tol dia berapa, minyak berapa, driver berapa,
Dia start keluar rumah pukul berapa, dia balik rumah pagi pukul berapa, makan tengah jalan dia berapa. Hampa bayar 700 ada. Saya pernah jumpa. Saya jumpa dengan satu orang yang sekarang ni dia tarah hebat lah, duduk di pusat dah sekarang. Satu universiti panggil dia, bagi 500. Dia hantar balik surat, tol saya sekian banyak, minyak kereta saya sekian banyak, saya bayar driver saya sekian banyak, kami singgah makan rehat sekian banyak, saya letih sekian banyak. Hampa bayar 500. Sebab tu tuan-tuan, ni hari ni kita ambil rakaman hari ni. Pergi pihak penganjur, tolonglah teliti betul-betul. Jangan kau suka je nak bayar pada penceramah. Ada orang panggil saya pergi ceramah di Kuala Lumpur, daripada Ipoh PKL 100 bagi. Kalau tuan-tuan sanggup pergi lah. Daripada Ipoh PKL, daripada Ipoh pukul 3 petang sampai pukul 7. Ceramah-ceramah sampai pukul 11. Balik sampai pukul 2 pagi. 100. Sila. Kalau tuan-tuan ikhlas, pergi. Saya tak larang langsung. Minyak berapa, tol berapa, penat berapa. Pasal apa dengan artis minta satu lagu 20,000 halal? Oi, murah. Saya panggil hak luar negeri 60,000, ni 20,000 murah sangat. Murah lagi tuan-tuan, 20,000 satu lagu. Baik saya jadi penyanyi, seorang boleh gagah kan. Dia punya package lain tu kira okey lah. Apa ni tuan-tuan? Saya bukannya tak ikhlas. Adakah saya bila sebut kata hampa tak patut bagi saya 100, oh ustaz tak ikhlas, oh hang bagi 100 tu hang ikhlas? Tu soalannya kita kena tanya. Hang ustaz kata 100, ustaz baru ustaz tak ikhlas. Oh hampa bagi 100 tu hampa ikhlas, hampa tak kesian kat dia. Saya pergi ceramah di Terengganu, orang bagi 400. Saya bertolak pergi Terengganu tuan-tuan. Ipoh Terengganu sikit punya jauh lah, 400 orang bagi. Minyak pun tak lepas, tol pun tak lepas. Saya balik tu demam lagi, pukul 5 pagi pun sampai rumah. Driver demam, saya pun demam. Oi, tak patut. Sebab tu kadang-kadang bila kita minta, orang marah kita. Ustaz tak ikhlas. Tapi kalau kami tak minta, penceramah je kami tak tetap, mereka buat aku suka. Cik baik saya tak minta seekor kambing, 4 orang main 4 ekor orang bayar kat kami. Tapi orang setengah orang dia tak fikir tuan-tuan, oh letih oh. Ya, kadang-kadang menung. Saya pergi ceramah di Pahang, RM60. RM60 menung saya. Driver saya kata depo silap sampui ustaz. Nah, ambil kat hang lah. Nak cakap banyak ambil kat hang. Ni upah hang 60 ya. Selalu upah hang 100 nak 60 ya. Aku nak tidur hang bawa lah kereta. Pahang tuan-tuan, naik turun karak lah sikit punya seksa ke. Bila nak sampai ke Ipoh, RM60 sesedih tuan-tuan. Tak patut sangat buat macam itu. Ya, ilmu ni sebenarnya tuan-tuan bagi 10,000 pun tak boleh, tuan-tuan bagi 1,000,000 pun tak boleh. Sebab ilmu ini tidak ternilai harganya. Yang kita kena nilai bukan ilmu dia, yang kita kena nilai dia tu. Anak dia tinggal, isteri-isteri dia tinggal, kan? Kerja dia tinggal, keselamatan nyawa dia tinggal. Habis nak kerja sana kerja sini. Saya mai di Kedah satu tempat. Saya balik habis ceramah pukul 10. Ceramah lepas maghrib. Dia pun bagi sagu hati, alhamdulillah lah, syukur pada Allah. Lepaslah duit tu minyak 500 dia pun bagi. Lepaslah tu minyak. Tol dengan minyak 160. Baki 340. Makan semualah 160. Baki 340. Sampai dekat Cangkat Jerin, roadblock, speed trap. Kita ingat pukul 12, pukul 1 tak ada polis lah. Kita pederah. Dia tahan lampu Power Ranger dia tu. Lampu Star Wars dia. Menong kita ke tepi. Okey, 138 138. Mana tembak? Jawi ya, Jawi. Lesen. Aduh. 300 pula.
340 tolak 340. 40 ringgit je tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena fikir, kereta dia rosak ke, tayar dia meletup ke, aksiden ke, mana kita tahu. Cuba kita fikir, kalau tuan-tuan tak nak bagi banyak-banyak, tu usah panggil ustaz je jom. Panggil ustaz sebelah rumah. Ustaz ada depan surau tu. Minyak tak kena, langgar kereta pun tak, speed track pun tak kena ustaz tu. Bagi kat dia. Ni kita nak panggil ustaz jojong, ustaz hak keluar dalam TV lah, apalah semua, nak hak hebat, tapi bayaran ciput. Tu tuan-tuan ingat, kalau nak jadi kaya ni bukan dengan jadi ustaz. Tuan-tuan boleh menega ni kalau nak kaya ni. Dia rompak bank lagi cepat kaya. InsyaAllah mati pun cepat. Tapi setengah orang dia tak faham, dia kata ustaz tak boleh minta. Ustaz tak boleh minta bayaran. Tuan-tuan tengok dalam hadis ni, dia bagi jawapan. Harus minta bayaran. Harus menetapkan bayaran. Tak salah, tak syubhah, tak makruh, tak haram. Harus. Harus ni maknanya halal. Inilah pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Ishaq, Abi Thawr dan lain daripada mereka. Dan hanya satu pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah menegah mengambil upah mengajar Quran, tetapi diharuskan mengambil upah menjampi orang sakit. Abu Hanifah seorang saja kata, jangan ambil upah mengajar. Tapi kalau jampi, boleh ambil upah. Bagi semua mazhab lain, mengambil upah dan minta upah mengajar, hukumnya adalah harus. Kalaulah ustaz tak boleh ambil dan minta bayaran, ustazah dan cikgu-cikgu pun jangan ambil bayaran. Ni baru di depan umum, guru besar dapat 7,500 insentif guru cemerlang. Bagi tahu kat cikgu besar, jangan ambil. Tak ikhlas. Cikgu-cikgu cemerlang dapat 1,800. Jangan ambil. Tak ikhlas. Cikgu hak mana-mana sekolah lain dapat 900. Jangan ambil. Hampa dah kewajipan hampa mengajar, pasal apa hampa ambil? Tu cikgu nak makan apa? Itulah abang mai. Cikgu nak makan apa? Tuan-tuan ingat cikgu ni malaikat ke? Tuan-tuan ingat ustaz ni malaikat main terbang main jadi ceramah? Ustaz landing kat mana? Oh, semalam terbang. Tol tak bayar, tiket tak bayar, apa tak bayar. Kalau tol free, minyak free, sonok saya tuan-tuan. Saya dapat tol free 2 kali je. Free 2 kali pasal budak tu kenal. Dia ambil tiket, dia tolong bayar. Ustaz Kazim kan? Ya. Tak apa, saya bayar. Tak. RM1.8 kupas. Batu buat kulim. RM1.8, kau RM4 kan murah. Tak sampai RM2. Cuba ripuh main lu start. Duk kena dekat RM40 tuan-tuan. Agak-agak dia bayar tak? Tobat lahum tak bayar. Yang tu je free. Okay, free kali kedua kereta saya rosak tengah jalan. Bila rosak tengah jalan, untuk main tarik. Jadi dia bayar sekali untuk hak tarik. Saya tak payah bayar lah. Budak dia kata, dia dah bayar dah cik. Untuk dah bayar lah. Untuk bayar pun dia claim balik. Lagi banyak pada itu. Dia claim insurans lagi. Banyak kereta rosak tuan-tuan tengah jalan. Kita nak pergi ceramah tengah malam rosak. Biasa bro. Sebab tu kereta saya 2 tahun saya jual, saya tak mau rosak lagi lah. Berapa kali dah kena tarik rosak. 2 pagi 3 pagi duduk menung. Orang lain tidur, ya dengar ceramah tidur lena lah. Saya bagi ceramah tak tidur lagi, duduk menung. Bila lah untuk nak main pula lah. Nak kena tarik, nak pergi workshop lagi, nak ambil kereta lagi, pagi baru sampai rumah. Orang hak makin yang hak dengar ceramah tu mimpi lah. Berenang pergi ke mana dah mimpi. Kita pun tak tahu. Ditolonglah fikir. Sebab tu saya kata kat saya punya PA, kita jangan letakkan bayaran, kan jadi fitnah. Depa nak bayar, kalau kita setuju kita angguk. Kalau kita kata tak kena bayaran tu, saya tak maulah. Singapura panggil saya, dia nak bagi RM500. 500 Singapura. Menung dia. Okey ustaz, kita dah mesyuarat, kita orang akan kasih pada ustaz 500 ustaz ya. Dolar ke Singapura BA tanya. Dolar ke ringgit Malaysia? Ringgit Malaysia ustaz, RM500.
Petrol dengan minyak saja berapa? Kalau saya naik kapal terbang berapa? Saya naik bas ekspres berapa? Naik kereta api berapa? Bila saya cakap macam ini, orang kata saya tak ikhlas. Kalau gitu tuan-tuan jadi penceramah, pergilah. Tinggalkan semua kerja tuan-tuan di rumah tuan-tuan, pergilah ceramah. Tapi orang setengah orang tak faham. Dia kerja nak ikhlas belaka. Ikhlas lain tuan-tuan. Ustaz bukannya malaikat. Ustaz bukan malaikat. Saya kata pada PA saya, jangan letakkan bayaran, kan jadi isu. Kalau kita setuju, kita pergi. Kalau tak setuju, cakap penuh, dah. Minta maaf lah, tarikh dah penuh, dah. Selesai masalah. Saya kata kalau orang bagi duit, ambil. Kalau orang tak bagi, tak apa, sedekah. Kalau bagi tak cukup, tak datang dah. Itu je sudah. Apa hal kita nak gaduh? Beringat lain kali. Cuba tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan tu jadi penceramah. Letakkan. Ya, setengah tempat, satu tempat, dia kata, ustaz ni ngira duit. Bagi 200. Bagi 200 pun tak cukup. Saya ni tuan-tuan, saya bukan kira duit. Saya mengajar, saya kira saya suka. Kalau tempat tu macam tuan-tuan, sebelum saya sampai dah penuh, tak apa lah. Sebelum saya sampai tu dah penuh lah. Kerusi tak tempat lah. Ini setengah tempat saya sampai, kerusi penuh. Orang tak ada. Kerusi penuh dewan. Mana orangnya? Sabang sana, Sabang sana, Sabang sana. Hampa bagi 10,000 saya tak mau. Nak ceramah apa kat kerusi? Faham kerusi, faham? Saya bukan kira macam itu. Saya ada satu kampung, saya daripada Ipoh, saya mengajar di kampung dia, jarak dia 240 km. Dia bagi saya 100 je. 240 km tuan-tuan, jauh tu, boleh jamak tu. Dia pun bagi 100. Sampai sekarang saya duduk mengajar. Tapi tak ada duit ustaz, saya bagi 100 je. Tapi saya tetap mengajar. Sebab saya bukan nak duit, saya kata. Saya seronok. Orang kampung ni mai bawa kuih. Pakak mai bawa kuih. Hak kawan ni bawa tepung talam. Yang kawan ni kampung Seri Muka. Hak kawan ni bawa talam 2 muka. Jadi saya seronok. Satu masyarakat yang bersatu hati. Yang bersatu hati. Yang kawan ni bawa pinggang, kawan ni bawa cerek kopi tu. Isi kopi saja disumbat kertas dekat muncung cerek tu. Saya seronok. Pengurusi dia mai, AJK dia mai, semua mai. Bila saya tengok mereka ni sungguh-sungguh nak mengaji, saya tak kisah. Kadang-kadang duit ada berbagi tu, saya masuk tabung balik. Sebab saya suka. Mereka nak mengaji sungguh. Nak mengaji sungguh. Itu yang saya seronok tengok macam itu. Jadi bukan saya letakkan pada wang. Ada yang tempat kata ustaz kalau bagi 200 pun ustaz tak cukup lagi. Saya kata 200 itu bukan untuk saya kata. Minyak saya main tempat hang 100. Tu main tempat hang RM30. 130. Bersih dapat 70. 70 tu saya kata saya bahagi 2. 35 untuk keluarga saya, 35 lagi untuk sekolah saya. Jadi saya nak kabarkan, saya kata saya berkhidmat untuk sekolah. Jadi apa yang orang bagi pada saya, kalaulah saya ambil semua pada saya tak payah main ceramah, saya buka kelang tuan-tuan. Saya buka kelang lah. Tapi apa yang saya buat ialah, itulah satu jalan untuk nak tampung hak di sekolah, hak fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, daripada hasil ceramah ini. Jadi setengah orang dia tak faham konsep tu. Kalau saya ambil duit ceramah tuan-tuan, juta duit saya lah. Saya tak payah main ceramah lah. Ni pergi holiday, pergi Mesir makan angin. Boleh tunjuk perasaan sekali. Tapi kita bukan macam itu. Setengah orang lain saya tak tahu. Tapi hak saya punya prinsip, itu dia. Saya kena cari biaya untuk sekolah saya, untuk fakir miskin saya. Saya kena cari biaya untuk gaji guru-guru dan sebagainya. Jadi kena faham betul-betul. Jangan menuduh orang sewenang-wenangnya. Baik. Upah jampi disuruh Nabi jadikan satu upah. Mengapa begitu?
Kata Imam Nawawi, bersabda Nabi, buatkan habuanku satu habuan daripada upah jampi kamu, hai Abu Sa'id. Nabi kata pada Abu Sa'id, kambing tu kamu sembelih, bagilah dekat aku satu tompok, aku nak makan. Kenapa yang Nabi minta nak makan kambing yang dijadikan jampi tadi, upah jampi? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Ba'al Muru'at wa Tabarru'at wa Muwasatil Ashabi wa Rifaq, iaitu bab bermalu-malu, segan dan suka berbuat baik dan sama tolong-menolong dengan handai taulan. Nabi menunjukkan bahawa pendapatan menjampi orang dengan ayat Quran, pendapatan mengajar orang dengan ilmu, pendapatan itu adalah halal dan bersih dan mulia. Sehinggalah Nabi kata, wak mai dekat aku sikit, aku nak makan. Kalau Nabi pun sanggup nak kongsi, pak siapa yang kita kata tak ikhlas orang hak minta duit tu? Kalau Nabi pun kata, wak mai sikit pada aku nak rasa. Apa sebab kita kata dia tu demand? Memang hak dia untuk demand, pasal hang minta. Kalau kita tak panggil dia, dia pun tak demand. Tapi pasal kita minta, ditetapkan hak dia di situ. Dan jika tidak, maka semua kambing biri-biri yang menjadi upah jampi Abi Sa'id itu semuanya miliknya yang tertentu, kerana ia yang menjampinya. Tidak ada hak bagi orang lain pada waktu yang berbantah. Kalaulah dia kata hanya menjadi hak Abu Sa'id saja, Nabi tak minta. Tapi pak saya apa? Pak saya faham daripada situ, upah Abu Sa'id tadi siapa-siapa boleh dapat. Sebab tu saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, upah saya berceramah bukan saya seorang ambil. Kadang-kadang sampul yang orang bagi pada saya tak buka pun tuan-tuan. Saya terus bagi pada orang lain pula. Sebab macam-macam permintaan orang. Itu belum saya jadi YB lagi. Saya tak jadi YB lagi dah. Hidup saya mengalahkan YB. Kadang-kadang YB datang jumpa saya minta bantuan. Patut saya jumpa YB. Sebab kita punya faham gitu. Lagi banyak kita tolong, lagi banyak Allah akan tolong kita. Kita akan rasa puas bila kita tolong orang. Maka dibahagi-bahagilah daging korban, daging tadi, semata-mata berbuat baik dan bermurah hati dan bermalu-malu segan. Dan ada pun sabda Nabi SAW, wadribu li ma'akum bisahmin, maka sesungguhnya dikatanya begitu untuk mengambil hati mereka, dan sangat-sangat nak memberitahu bahawa upah menjampi itu adalah halal, tiada syubhah padanya. Jadi upah mengajar tidak ada syubhah, dia adalah halal, semata-mata halal, sehinggalah Nabi pun sanggup berkongsi dengannya. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Macam-macam manusia ni ya. Ini mesej baru sampai. Salam. Memang betul jangkaan saya. Bukannya ustaz ada niat nak tolong saya pun. Hanya nak main-main. Padahal Rasulullah SAW, perempuan Yahudi baling batu pun pada baginda pun ditolongnya. Nampaknya hati ustaz tak macam tu. Kalau ustaz terasa dengan kata-kata saya hari tu, mana ke dia dah. Kalau bukan sekali ustaz main-main, dah banyak kali. Kalau ustaz masih ingat, lepas saya berhenti, saya ada juga minta tolong ustaz, rekomenkan saya masuk sekolah agama. Lepas tu telefon ustaz tak dapat-dapat, lain tukar. Ingatkan ustaz berhati mulia, tapi nampaknya itulah sebab saya cepat melatah dan banyak kali terkena. Ampun salah, aku tak tahu apa ni. Dia minta tolong, minta kerja kat sekolah saya. Dan saya kata dah penuh, nak kerja tak mana lagi, nak mengajar siapa. Dia marah saya kata,
Saya bukan tak terima dia. Saya kata hantar resume. Ada kekosongan, saya panggil temu duga. Dia marah saya tak panggil temu duga. Bukan saya tak mau tolong, nak tak mana. Jawatan kosong sekarang pengetua. Kalau boleh pegang pengetua, ambil lah pegang jawatan pengetua. Pengetua sibuk duk mengajak sana sini, hang pegang lah. Apa ni? Pening kepala tuan-tuan. Ada manusia ni. Baik. Salam Ustaz. Ana dok. Ustaz ada kat Kedah ke? Ana ingat kalau boleh nak tumpang Ustaz sekali balik ke Ipoh. Ya Allah. Itu yang saya kata saya YB, tuan-tuan tak percaya. Mana nak duduk kereta saya tu? Hai ya Allah, subhanallah. Macam-macam ya. Baik, adakah kiraan zakat apa ni koperasi ke ni? Itu wajib. Bagaimana jika saham tiap ahli koperasi telah dikira dalam zakat individu? Adakah wajib dikira dalam koperasi juga? Baik, jadi tuan-tuan, segala jenis perniagaan kenalah bayar zakat. Ya, sama ada perniagaan persendirian ke, syarikat ke, koperasi ke, bayarlah zakat. Jadi sumbangan pelaburan tuan-tuan dalam apa nama koperasi misalnya, jadi koperasi lah bayar zakatnya kalau mereka bayar. Jadi termasuk dibayar pelaburan tuan-tuan dan keuntungan tuan-tuan dibayar sekaligus. Jadi kalau koperasi yang tolong bayarkan, maka tuan-tuan tak perlulah kira lagi duit tuan-tuan dalam koperasi itu dengan pendapatan yang lain untuk dibayarkan zakat oleh individu tuan-tuan. Jadi kalau katakan tuan-tuan dah sumbangkan pada koperasi 2,000 dan koperasi pun niagakan duit tuan-tuan apa semua, dan koperasi bayar keseluruhan zakat, termasuklah dia punya pelaburan daripada ahli-ahli koperasinya, maka tak perlulah tuan-tuan ambil 2,000 yang tuan-tuan sumbangkan dalam koperasi sebagai saham tadi untuk kiraan zakat tuan-tuan, yang duit yang lain. Tetapi kalau koperasi tak bayar yang 2,000 itu, maka tuan-tuan kena kira dah juga zakat daripada 2,000 dicampur dengan duit-duit yang lain. Baik, apa hukum melukis dan tujuan pembelajaran atau pemasaran, tetapi objek yang dilukis adalah kartun atau orang yang dikatunkan, bukannya portrait? Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Yusuf Qaradawi, halal dan haram di dalam Islam, ada cerita tentang masalah melukis. Bagaimana yang dikatakan lukisan yang haram? Okey, yang dikatakan haram bila berbentuk. Kita panggil mengukir. Dalam bahasa Arab sebut musawir, mengukir. Macam ini mengukir lah. Diukirnya kepala orang, dibentukkan. Okey, dibentuk. Adapun yang melukis gambar, ulama-ulama khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Ada yang kata haram, semata-mata haram walaupun lukisan berbentuk manusia, berbentuk binatang adalah haram. Ini pendapat nombor 1. Ada yang kata harus jika dia melukis itu hanya sekadar potret semata-mata, tidak melengkapkan seluruh daripada kepala sampai ke kaki. Ada yang kata haram, lukis potret saja, gambar saja pun haram. Jadi 3 benda khilaf. Jadi bila sebut khilaf, terpulang pada tuan-tuan nak buat ataupun tak nak buat. Kalau tuan-tuan nak keluar daripada masalah khilaf, tak usah lukis. Jadi tuan-tuan tak pening kepala. Tetapi ada ulama kata sekadar lukisan, goresan tidak menjadi masalah. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam kitab Baharul Mazi jilid yang ke-12 bab melukis, ya, Imam Tirmizi mengatakan lukisan itu walaupun goresan pun menjadi haram, dilarang. Ia akan disuruh dibangkitkan di hari kiamat apa yang kamu lukis itu. Tetapi Yusuf Qaradawi mengatakan kalau sekadar lukisan itu hanya sekadar tak lengkap, sekadar goresan saja, tak menjadi masalah. Okey, begitu juga dengan gambar. Gambar macam digantung ni tak jadi masalah. Ya, gambar-gambar ni. Sebab dia tidak 3D. Dia bukan 3 dimensi. Dia hanya sekadar gambar, maka hukumnya adalah harus dipamerkan. Tetapi ada ulama mengatakan kalau nak gantung pun jangan gambar yang
sempurna satu badan. Hanya macam gambar ni ya. Kita punya gambar pemimpin ni ada yang kepala dengan dada saja, ada sampai setakat paha saja, maka hukumnya adalah diharuskan. Sebab tidak memenuhi satu juzuk badan. Yang dilarang ialah daripada kepala sampai ke kaki. Yang itu yang dilarang digantung. Yang malaikat tak masuk. Sekadar macam ini tidak dikira sebagai satu bentuk gambar yang sempurna. Dan yang kedua, tidak ada unsur pemujaan. Syarat nak digantung gambar ni. Kalau digantung gambar ni dan dipuja, yang tu haram lah. Tuan-tuan pergi letak bunga malai ke, pergi kalung pula apa semua, haram lah. Pergi dia ambil kayu colok, pergi duduk sembah dia. Ataupun kalau gambar tu tuan-tuan hormatkan dia lebih daripada sepatutnya, tetap dikira haram lah. Tuan-tuan tengok aku dapat pahala lah, aku tengok muka dia lah. Tak ada tuan-tuan. Nak tengok pahala ni 3 je. Tengok mak, tengok Quran, tengok Kaabah. Ya, hal lain tak ada. Walaupun gambar tak ada, tak termasuk dalam buk. Okey, boleh ya? Baik. Kalau kita nak bagi duit sebagai bayaran berubat, nak kata upah atau sedekah, atau tak payah kata apa-apa, pulanglah. Tuan-tuan pergi beli ubat kat doktor tu, tuan-tuan sebut apa? Lepas tuan-tuan pergi cek semua tu, pergi ambil ubat sana tu. Tuan-tuan kata apa dekat tukang budak bagi ubat tu? Ni sedekah mana? Mana ada? Ada tuan-tuan sebut halal, tak halal, maksud tak sebut apa? Dia sebut-sebut ini 1 hari 3 kali pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali Ini waktu sakit saja Ada tuan-tuan sebut sedekah tak ada. Kita tak kata pun doktor tu tak ikhlas no. Apa doktor tu cah ber 100 tak ikhlas, perilah orang sakit. Tapi bila bomo kat ustaz ni RM10 upah yang pi tak ikhlas punya. Ustaz yang pi dengan bomo apa doktor sama tuan-tuan, bayarlah duit dia. Perkhidmatan dia, masa dia. Kalau doktor minta RM10,000 pun bayar, RM40,000 pun bayar. Tapi kalau ustaz tu minta RM40, saya nak bagi budak-budak baca Yasin, 40 mahalnya. Nampak tak? Sebab tu penyakit tak lega tuan-tuan, tak ikhlas. Baik, ini tuan-tuan bagi sajalah, sedekah pun boleh, hadiah pun boleh, pulang. Bagaimana dengan pengambilan upah selain daripada kaedah menjampi seperti urut? Upah diambil dengan beranggapan bahawa penyakit itu akan kena balik kepada tuan yang urut jampi. Sebenarnya penyakit tak ada berbalas-balas. Kita dan orang Melayu kita putih ubat. Kena putih ubat tu garam, kain batik. Kalau tak bagi tu penyakit tu mai balik lah. Tak ada kena mengena tuan-tuan. RM2 suku. Nasib baik 2 suku, kalau 3 tak 3 suku. Okay, tak ada. Putih-putih ubat ni tak ada. Cuma petua tok-tok bomo tu sendiri yang meletakkan putih ubat. Kalau tuan-tuan ni sebagai mengurut, orang laki-laki mengurut laki-laki, harus. Orang perempuan urutlah dia orang perempuan. Jangan kita orang perempuan duduk talak kat orang lelaki pula. Tapi ustaz, suami saya ada ustaz, dia teman. Suami teman pun tak boleh. Tapi orang tu pakai plastik ustaz, mana ada tukang urut pakai plastik, bohong hang. Memanglah dia pakai plastik, dia urut, tapi mata dia tengok apa? Dia sapu minyak tu lumuk tu apa? Melainkan kalau darurat. Darurat tak apa. Macam akak-akak ni pregnant, pi buat ujian pregnant tiap-tiap bulan, pi bawa kad merah, kad biru tu. Pi bawa kad ibu mengandung, pi klinik kesihatan. Duklah mengandung. Suami tak hantar. Suami bye-bye. Lagi siap tipu abang lah. Okey, bye-bye. Jalan. Siap dengan isteri jalan. Duk berbaring kat klinik. Saya lemah perut tengok tu tuan-tuan. Kesian. Apa salahnya suami ambil cuti hari tu? Sebulan sekali. Besok abang, besok kita nak cek doktor. Oh, terornya hang. Hang mengandung ke doktor mengandung? Abang ambil lah cuti. Memang dah apply lama lah. Minggu lepas lagi dah.
Cuba kita pergi bawa isteri kita hak mengandung tu masuk sini sekali. Duduk atas kursi, duduk baca majalah papa dan mama, duduk tengok. Barulah isteri tu rasa seronok. Kan, masuk bilik sekali, cek sekali, duduk menung sekali, tanya doktor sekali. Sekejap lagi habis. Yang tunggu sini, nanti abang ambil kereta, yang tunggu kat depan ni. Jangan jalan, teruk-teruk kan jatuh. Seronoknya. Dah sampai dekat depan tu, dia turun, dia buka pintu kereta. Masuk, cek, masuk. Seronoknya. Tahun depan nak mengandung lagi lah, mau. Ni dah lah mengandung berat pula. Telefon tak main lagi. Abang cepat, abang dah habis ni. On the way, on the way, on the way. Dah 10 kali dah on the way, on the way. Abang ni apa? On the way apa? Letih dah saya tunggu. Jam. Jam apa jentera ni? Kuala Lumpur boleh lah jam. Jadi kita tak ambil berat sangat tuan-tuan. Jadi waktu orang yang duk cek waktu mengandung tu, itu bukan darurat. Yang tu tuan-tuan kena pilih doktor yang sejantina dengan tuan-tuan. Pasal apa nak selak perut kat dia? Kalau doktor jantan bukan darurat. Lain kalau darurat. Waktu bersalin tu baru darurat. Waktu bersalin jangan duk pilih lah. Nak beranak rabah, aduh. Masuk je labor room tu, tengok-tengok doktor, sing. Tak apalah, masa tu dah darurat, dah melibatkan nyawa. Jangan tuan-tuan tolak simlah, tak mau sing, tak mau. Nahi. Tak apa, saya tak apa. Saya saudara juga. Oh, dia marah. Kita kata tak apa-apa, sing pun kawan kita. Siapa kata kawan? Saya saudara juga. Oh, sudah. Maka pada masa itu tak apa dah. Pasal dia dah darurat. Janji anak selamat, isteri selamat, jalan. Tapi waktu yang belum darurat ni, waktu kita duk cek tiap-tiap bulan tu lah. Kenalah cari doktor perempuan. Tak, habis tu start masalah dia tak ada doktor perempuan. Takkan tak ada. Kalau tak ada doktor perempuan, telefon saya. Takkan tak ada. Itu yang dalam soal jawab, dalam ruangan tanyalah ustaz. Semalam dia tanya ustaz. Kawan saya laki-laki bukan Islam. Dia tanya, kita semayang menghadap kiblat. Tapi kalau kita pergi ke bulan, nak menghadap ke mana? Kiblat tak ada. Nak menghadap ke mana? Jadi saya buntu untuk memberi jawapan. Saya jawab, bagi tahu dekat dia, pergi ke bulan dulu. Lepas tu baru telefon saya di bulan. Pergi dulu. Lepas tu telefon saya. Dapatlah jawapan. Hang pergi pun dah hang sibuk tanya. Apa punya soalan? Buat apa kita nak jawab soalan benda hak tak berlaku? Saya kata kat dia, suruh pergi ke bulan dulu. Lepas tu baru telefon saya pada bulan. Saya bagi jawapan. Ada yang jenis macam itu. Dia kata, ustaz, air mani ni najis tak? Kita kata tak najis. Air mani tak najis. Oh, maknanya kita boleh ambil wuduk lah ustaz, dengan air mani. Saya jawab, kumpul 2 kolah dulu. Lepas tu baru ambil wuduk. Mampu kering gitu pula. Baik, jadi tuan-tuan, pastikan yang mengurut tadi ni sejantina lah. Kalau saya orang jantan, saya pergi ngurut saja-saja orang perempuan, nak penaik rahim lah, nak apalah, maka perbuatan saya salah. Okey ustaz, sekarang ni ustaz macam tangan dia patah ustaz. Memang patah, tangan perempuan tu patah betul ustaz. Jadi saya ni tukang urut. Jadi saya pun nak masuk balik ustaz, nak tolak balik ustaz. Boleh tak ustaz? Masa tu darurah. Aduh, tolong, sakit. Kita pakai tulang patah, kita pun pegang prok masuk. Lega rasa. Maka pada masa tu boleh. Tak salah. Kalau dia tengah jalan jatuh motor ke perempuan tu, kita naik kereta tengok makcik tu jatuh, kita boleh angkat tak ke tepi. Jangan duk biar dia. Tunggu orang perempuan main lah. Tunggu. Kita boleh kata lagu tu pula. Aduh, ya maklum ni, aduh, kita tak apa ni, haram, lelaki haram. Tu bukan haram, tu bengong nama dia. Kalau begitu payahlah jadi ambulan, jadi dresser HA ambulan tu payah. Ada kemelangan lain cik. Okey, laki perempuan.
Perempuan. Tak apa kami akan kata perempuan. Masa tu tak kira siapa dah. Hang tolong dia selamat. Walaupun dia perempuan, hang pegang, hang usunglah lagu mana pun. Itu dah jatuh kepada kes-kes darurat. Baik, ada juga orang yang tanya, apa hukum bersanding? Hukum bersanding ni tengoklah tempat. Kalau bersanding itu mendedahkan aurat di khalayak ramai, hukumnya haram lah. Duduk atas pelamin dua-dua orang, ya, yang perempuan ni asalnya bertudung. Bila dah bersanding, dia bukanya tudung. Dia marah, tok dia marah. Entahlah apa ni lah, orang muda lah ni lah, tak tahu nak abang lah, kata. Kan kita kata tanding sikit, tak mau. Nak tudung lah apa, buka lah sat saja. Opa, tok. Kita kalah dengan tok. Aku ni nak mati tak lama lah. Kalau boleh nak tengok lah cucu semua duduk bersanding elok. Dah harap buat. Kadang-kadang mak cakap, sanding lah apa hoi. Ustaz Kazim kata haram hoi. Dia orang sanding dulu. Dia duk kira hak dulu pula dah. Ya, saya tak nak sanding tuan-tuan. Kan? Nikah dah lagi pun. Ya, sanding lagu mana? Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak bersanding, boleh dalam bilik masing-masing. Dihadiri oleh orang-orang adik-beradik tuan-tuan, kakak, abang, tok, tok wan. Orang lain jangan tengok. Sandinglah. Juru kamera ni suruh adik ambil gambar. Ambil. Tak apa. Tapi kalau tuan-tuan sanding di halayak ramai mendedahkan aurat, yang tu yang jatuh salah tu. Kemudian ada renjis ayak mawar lah, apalah, kemudian duduk salam tak kira orang pula, yang tu yang jatuh haram. Tapi kalau tuan-tuan bersanding sebelah malam kan, sebelah siang dalam bilik tertutup untuk keluarga saja, harus. Tuan-tuan suami isteri boleh bersanding, ambil gambar, suruh adik ambil gambar, pulanglah. Tuan-tuan nak bersanding atas katil ke, nak duduk atas riba ke, pulang. Ya, suami ambil gambar dukung isteri dia. Siap tengkolok apa semua dukung, isteri berat dukung. Saat lagi isteri dukung suami pula. Tak ada siapa je tu haram atas perbuatan tu. Jadi kalau perbuatan tu halal, maka juru andam dia pun halal lah. Juru andam tu halal lah. Kalau dia dah buat tempat yang elok macam tadi. Tapi kalau saya ni bersanding dengan khalayak ramai, mendedahkan aurat, tak semayang apa semua, kemudian saya pula terlibat dengan menyoleknya, maka perbuatan saya pun jadi syubhah lah. Tambah saya ni laki-laki. Saya ni laki-laki. Saya pergi solek orang perempuan. Jatuh haram bukan syubhah lagi. Siap duk pegang muka dia lah apa. Saya laki-laki cuma agak kelembutan. Tak haram. Yang tu tak boleh. Saya laki-laki cuma lembut. Ya, kita baka je. Dia lembut sikit je. Pejam matanya, kata dia, mak. Kamu ni nya, dia buat je. Mak bukan apanya, ada maknya di situ. Maka saya jadi haram sebab saya laki-laki. Mana boleh saya nyolek perempuan? Okey, kalau saya suami pada si perempuan, membenarkan laki-laki nyolek isteri saya, dayuslah saya. Ya, mengizinkan. Nanti macam mana ustaz? Siapa nak nyolek? Diri sendirilah. Ada tuan-tuan pergi kerja, ada maknya hang solek tuan-tuan. Setiap hari tuan-tuan ada suruh muka ke maknya hang ada. Kita sendirilah solek. Mana bila nak kahwin, kita sendiri pun boleh solek. Ataupun suruh suami kita dah akad nikah. Abang solek bang? Apa? Tak jadi masalah. Boleh ya? Baik, apa hukum cabut bulu di badan? Cabut bulu apa? Banyak bulu. Ya. Tuan-tuan kena tengok bulu apa. Soalan ni kena habis. Ya. Cabut atau cukur yang boleh. Tengoklah kalau rambut cukur pun boleh. Bagi botak. Cuma haram perempuan bagi botak. Haram walaupun berlakon. Okey, haram perempuan botak walaupun berlakon filem. Dah haram perempuan memendekkan rambut macam laki-laki. Haram. Ya, tuan-tuan rambut panjang ni, kemudian rasa diri lemah benar ustaz. Tiap-tiap hari kena mandi letih ustaz. Tak tahu lah ustaz. Tak ada rest langsung. Tiap-tiap hari mandi ustaz. Bila mandi basah, kawan-kawan di Kelang tanya, basah rambut? Weh, masalah benar ustaz. Senang-senang pendek lah ustaz.
Pendek boleh, tetapi jangan pendek macam laki-laki. Tomboy pengkit tu haram rambutnya. Okey? Mencukur bulu ketiak ke bulu ari-ari ke sunat. Disuruh. Okey? Bukan cabut. Cukur buang. 40 hari sekali disuruh. Supaya setan tak tenggek di situ. Okay, yang dilarang bulu kening. Yang ni yang dilarang. Yang cabut tu tak mau. Ataupun cukur pun tak mau. Okay, bulu kaki. Tuan-tuan nak cukur perempuan ada bulu kaki. Cukur lah. Suami takut umpamanya. Tengok. Bulu kaki kamu banyak bulu aku lagi kita dia. Kalau begitu buatlah. Kadang-kadang perempuan bermisai. Ada yang berjanggut tapi taklah lebat macam lelaki-lelaki. Jadi kalau nak cabut boleh. Nak cabut boleh. Kalau tak nak cabut pun tak apa kalau perempuan bermisai. Sebab bila dia cabut lagi banyak tumbuh nanti. Pulanglah pada dia. Jadi tengoklah, ada yang kena cabut, ada yang kena cukur. Okey, ada yang cabut bulu ketiak. Tapi Nabi suruh buang, sebagai lambang bersih. Tanda orang bersih. Dibuangnya. Jadi setengah orang dia tak nak buang. Dia kata tanda naik motor besar pula kan. Singlet, pakai singlet ni. Lagi panjang, bulu ketiak lagi bangga dah. Itu nama dia pengotor. Okey. Setengah orang dia kata kalau tak ada bulu ketiak tu tak gentleman, tak. Yalah. Ya, dia tak jantan lah. Pulang tuan-tuan. Lantak tuan-tuan dia buat. Tapi Nabi suruh buang. Orang perempuan kalau ada bulu ketiak uduh benar tuan-tuan. Ronsi benar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mana yang belum tumbuh bulu ketiak, anak-anak kita yang belum tumbuh, tuan-tuan ambil labu kundo tu. Labu kundo tu batang dia kan. Habu dia yang debu putih-putih tu. Tuan-tuan ambil tu, tuan-tuan sapu di ketiak. InsyaAllah tak ada bulu ketiak. Kalau tumbuh pun tak banyak. Ini anak yang belum cukup umur. Kita dah terlebih tak payahlah buat. Jangan tuan-tuan buat pula tak mahu umur ustaz. Memanglah. Boleh sebelum cukup umur. Besar anak kita tadi tu. Nama siapa adik kita tadi. Boleh buat. Saya buat sebab tu tuan-tuan kalau saya buka memang tak ada tuan-tuan. Kenapa saya pakai baju ni? Memang tak ada. Kalau ada pun sikit. Sebab apa? Saya buat betul tu. Memang tak tumbuh dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap timbul masalah bau ketiak, bau badan dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi di lain kali. Saya minta maaf. Terima kasih pada Prof. Terima kasih pada doktor-doktor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.